Baik, kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa afdhalus salawat wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu bersama-sama pada hari ini dalam sebuah majlis ilmu dan dalam sebuah pertemuan yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, dan Allah kurniakan kepada kita kelapangan dada dan keterbukaan fikiran dan hati yang mudah-mudahan dengan itu kita dapat memahami apa yang akan kita bincangkan pada hari ini dengan lebih baik, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita daripada ilmu yang disusun oleh Syekh Ibn Athaillah daripada kitab Al-Hikam. Baik, kita sampai kepada muka surat 17 Al-Hikam fasal yang ke-9 yang ke-8. Dia kat sini 8, tapi sebenarnya dia kalau dalam kitab asal dia 9 sebab hari tu kita dah bincang yang ke-7. Ada sebelum tu ada yang digabungkan. Semua ada buku kan? Sebab buku ada lagi kat rumah kalau ada yang nak. Ada yang tak ada buku ke? Oh, okey. InsyaAllah lepas ni saya bawa akan datang, kelas akan datang kalau ada yang nak. Baik, kita tengok di hikam yang ke-8. Tajuk dia, roh dari amal adalah keikhlasan. Baik, hikmah dia adalah tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i wardatil ahwal. Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Maksudnya, amal itu beragam lantaran beragamnya keadaan yang menyelinap ke dalam hati, iaitu jiwa. Amal itu merupakan kerangka yang tetap, iaitu mati, tidak bergerak, dan rohnya ialah keikhlasan yang ada, iaitu yang melekat padanya. Baik, ini hikam yang ke-8, yang sebenarnya dia yang ke-9 kan. Dan sebenarnya ini pun digabungkan dua juga. Dua hikmah yang sepatutnya 9 dan 10. Jadi hikmah digabungkan sekali, hikmah yang ke-9 dan 10 dalam kitab asal. Tapi kat sini yang ke-8. Jadi hikmah dia kalau ikut yang pertama, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Itu satu hikmah. Yang kedua, al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Jadi hikmah yang pertama, kita tengok dulu yang pertama dulu. Amal itu beragam lantaran beragamnya keadaan yang menyelinap ke dalam hati, iaitu jiwa. Kita tengok syarah penjelasan dia, satu perenggan yang awal tu. Setiap hamba yang soleh yang sedang menuju ke suatu makam, iaitu tingkatan tertentu, akan merasakan kenikmatan di dalam menjalankan setiap perintah Allah Ta'ala, kerana mereka mengerti di dalam rangkaian ibadah yang mana mereka dapat merasakan kenikmatannya. Baik, macam biasalah, faham tak? Boleh sikit-sikit, nak ni pendek kan? Pendek sikit. Kita ambil yang dia punya hikmah je. Amal itu beragam. Beragam ni maknanya pelbagai. Dan amal kita ni ada banyak, ada pelbagai, lantaran beragamnya keadaan yang menyelinap ke dalam hati. Maksudnya amal kita ni ada pelbagai disebabkan oleh pelbagainya perasaan yang ada dalam hati kita. Pelbagai keadaan dalam hati kita. Jadi maknanya kalau kita ambil dulu kefahaman umum yang pertama, amal soleh atas dunia ni ada banyak jenis. Dan kita tahu sampai akhir hayat kita tak mungkin untuk kita dapat buat semua. Rasa-rasa boleh tak buat semua?
Semua sekali amal soleh yang diajarkan pada kita. Kalau kata doa saja, kalau nak baca semua doa yang Nabi ajar 24 jam tak cukup. Kan? Itu baru doanya, belum zikir ni. Kan? Solat sunatnya. Solat sunat ni kalau kita kata kita nak ambil yang maksimum kan, 24 jam tak cukup. Kan? Kalau kita kata 100 rakaat sehari belum maksimum. Sebab ada ulama yang buat 100 rakaat sehari. Itu hanya qiyamul lail, tak campur solat-solat lain. Jadi maknanya kalau kita nak buat semua memang mustahil. Jadi kenapa ada banyak amal-amal soleh dalam hidup kat dunia ni? Sebab ada pelbagai situasi yang mana ketika tu kita memerlukan amal itu. Dan sebenarnya untuk hikmah yang ini, dia lebih tertumpu kepada golongan al-arifin. Al-arifin billah ni maknanya orang yang telah mendapat makrifat. Kita uraikan. Cuma saya dalam fikiran saya masih sangkut soalan yang lepas. Saya rasa masih belum habis terjawab kot, sebab kita nak cepat habis masa kan. Dah dapat belum jawapan dia yang tanya soalan? Kan kita kata kita tak boleh fokus kepada macam bila kita buat amalan, kadang-kadang kan kita ada letak target nak 1000 kali, misalnya selawat 1000 kali. Habis kalau kita tak boleh nak fokus ke jumlah 1000 tu, maksudnya kita tak boleh nak buat jumlah ke? Maksudnya kita kan tak boleh fokus kepada bilangan. Jadi kita kena fokus kepada amalan. Jadi kita tak boleh juga berbangga dengan bilangan amal kita. Bila kita berbangga dengan bilangan amal kita, maknanya kita telah pun mematematikkan amal. Sedangkan matematik Allah tak sama dengan matematik kita. Contoh kan, fakta tu betul tapi bukan huraian untuk ini. Bukan huraian untuk hikmah ni. Jadi maknanya kenapa kita dalam soal bilangan-bilangan ni, kita kalau terlalu fokus dengan bilangan, dia akan menimbulkan rasa riak, rasa ujub. Sebab kita dah buat banyak ibadah. Contoh bilangan kelas, bilangan kuliah yang kita hadiri. Kalau kita datang dalam seminggu, kita boleh join sampai 21 kelas. 21 maknanya sehari 3 kali kan. Rasa bangga tak? Hebat tak daripada orang yang seminggu sekali je pergi kelas? Tapi dia lama-lama maksudnya kalau kita fokus kepada bilangan, kita akan rasa tambah-tambah tiba-tiba dah satu hari kita bersembang dengan dia berhujah lawan kita. Kan biasa tu orang bila hujah-hujah lawan-lawan apa semua, last sekali dia keluar perkataan kan, keluar ayat, awak tu datang kelas seminggu sekali, saya 21 kali. Kan? Kan tak usah duk bawa dalil-dalil lah, dalil pun tak betul lah. Contoh kan, kita mula bawa hujah pada bilangan kita. Ya? Atau mungkin orang tu misalnya kita baca Quran, dia betulkan tajwid kita. Lepas tu kita tengok dia tu tak pernah baca Quran pun. Kita tak pernah nampak dia baca Quran. Kita ni baca Quran sehari sejuzuk. Akhirnya dengan sebab kita bangga dengan bilangan tu, maka kita mungkin akan sebutlah, kata awak ni baca Quran pun tak pernah, tak usah dia tegur lah. Saya baca sehari sejuzuk, habis. Kan? Sebulan 30 juzuk, tiap-tiap bulan. Akhirnya kita rasa bangga dengan jumlah. Sama dengan sedekah. Kan kita sedekah tiap-tiap hari RM50. Contoh. Tiap-tiap hari RM50. Tiba-tiba sehari itu kita tak bawa 50, kita bawa RM5 je. Orang ni tak biasa sedekah. Hari itu kita nak masuk dalam tabung masjid RM5, dia nak masuk RM10. Tiba-tiba dia kata RM5 je kedekutnya. Masa tu bila kita berbangga dengan bilangan, kita akan mula sebut hari ni je RM5, selalu RM50. Sebab kita tengok angka. Jadi maksudnya yang hari tu kata habis tu tak boleh ke nak letak bilangan? Boleh. Bilangan ni dia jadi macam target. Target tapi bukan tujuan utama. Kita nak buat analogi bagi faham macam ni. Contoh, kalau orang masuk pertandingan lumba lari pecut, dia ada tak sasaran target kan? Dia lari dari sini, dia nak menuju ke sini kan? Dia kena letak target kan? Tapi adakah tujuan dia masuk pertandingan untuk sampai ke target ni? Tujuan masuk pertandingan lumba lari buat apa? Nak menang ataupun nak naikkan nama sekolah gitu kan? Nak ada sesuatu yang dia nak capai. Target ni target lah.
Jadi tak boleh kita kata saya nak masuk pertandingan lumba lari sebab tujuan utama saya ialah nak sampai target ni. Ni kalau dalam kehidupan harian kita memang kata mana ada orang masuk pertandingan lumba lari tujuan objektif utama ialah nak sampai ke garisan penamat. Dah, tak ada. Orang memang nak ada tujuan lain. Ada satu filem dulu kan, saya pernah tengok satu filem dua beradik ni, cerita kasut. Nak kata miskinnya dia, siapa pernah tengok kan, nak kata miskinnya dia kan, sampaikan kasut adik dia koyak, dia teringin nak beli kasut, dia share kasut dengan adik dia sampai dia datang sekolah lewat, cerita kasut je lah, sebab dia miskin. Sampailah dia teringin sangat kasut. Lepas tu dia tengok ada pertandingan lumba lari, hadiah nombor 2 kasut, hadiah naik johan kasut. Jadi dia masuk pertandingan sebab nak kasut. Tiba-tiba dapat johan, dia nangis dia nangis sebab dia tak nak johan, dia nak kasut. Dia nak nombor 2, dia tak nak nombor 1. Yang dia dah bajet dah nak nombor 2, tapi tiba-tiba ada orang buat nakal kat dia, orang tolak dia jatuh, dia tak sedar. Dia sebab dia nak juga dapat nombor, dia nak kasut tu, dia bangun, dia tak pandang mana-mana, dia terus berlari, tiba-tiba dapat nombor 1. Sedih dia. Orang ambil gambar dengan dia, pegang piala, semua cikgu bangga, dia nangis. Sebab tujuan utama dia bukan nak nombor 1, tujuan utama dia kasut. Ayah dia tak mampu belikan kasut, dia miskin sangat. Kasut dia dah koyak-koyak, dia berlari tu dengan kasut yang dah koyak-koyak tu sampai luka kaki dia. Tapi sebab dia nak kasut baru tu, tapi tak dapat. Tak dapat sebab dia dapat nombor 1. Sepatutnya nombor 2 baru dapat kasut. Jadi maknanya dia ada tujuan utama. Jadi dalam hidup kita ni, dalam ibadah, kita ada tujuan utama. Tujuan utama kita adalah untuk mengharapkan redha Allah, untuk mendekat kepada Allah. Tapi kena ada target. Dia target ni lah tadi kita letak selawat 1000 kali ke, kan nak letak jumlah rakaat, berapa rakaat sehari. Kalau baca Quran nak baca berapa juzuk sehari. Itu semua kaedah. Dia tak boleh pula kita kata, oh kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Okey, kamu plan macam mana? Amal apa yang nak buat kamu dekat dengan Allah? Nak baca Quran banyak mana? Nak zikir banyak mana? Nak solat sunat banyak mana? Itu bukan tujuan saya. Jadi tak kisahlah berapa-berapa. Boleh gitu. Kalau gitu akhirnya jadi apa? Tak buat langsung. Sebab macam orang masuk lumba lari lah tadi kan. Lumba lari, dia sepatutnya lari menuju sini. Bila tak ada target, dia lari, tak tahu sampai bila, tak tahu ke mana. Akhirnya apa? Baik tak payah lari, tak tahu nak ke mana. Dan sekali ada seorang terjun sungai, seorang panjat pokok, seorang tak tahu ke mana. Dan tak ada tujuan. Jadi akhirnya itulah yang ada dalam Islam, diletakkan bilangan-bilangan tertentu. Contoh tasbih, ada tasbih 33, yang tahmid 33, takbir 34. Bilangan-bilangan ni maknanya biar kita ada kan. Misal kata, kita katalah zikir je. Zikir ni nak berapa kali? Lepas solat, banyakkan zikir. Orang kata banyak zikir. Banyak mana? Sebab kalau ikut banyak, 3 dah banyak dah kan? Jadi kita tak ketahuan hala. Maka dalam Islam ni cantiknya tu dibagi silibus detail yang menyebabkan kita mudah nak follow berdasarkan kemampuan kita. Jadi kalau tadi amal kita berdasarkan kemampuan kita, ya, itu satu sudut. Memang kita kena beramal berdasarkan kemampuan. Dan Nabi SAW tak suka. Waktu Sayyidatina Aisyah cerita tentang seorang wanita, yang mana wanita tu ibadahnya sangat banyak. Nabi tak suka dengar cerita tu sebab Nabi kata dia tu ibadah paksa diri. Sampai bila paksa diri ni, ni tajuk lain pula. Sebab nak faham yang tu complicated, saya tengah tulis syarah tentang hadis tu, tengah duk fikir macam mana nak explain bagi orang faham supaya tak salah faham. Sebab nanti kalau salah faham, kita kata tak boleh paksa diri. Banyak kan orang kata ibadat tak boleh paksa diri, apalagi paksa orang. Jadi ikut suka saya lah, saya nak semayang ke tak semayang. Kan ada faham kot lain. Nanti tak nak kena jelaskan, bagi jelas. Tapi tak apa, tu tajuk lain. Kita tengok hari ni hikam yang ke-8 ni, atau yang ke-9 pada asal dia. Baik, amal itu beragam lantaran beragamnya keadaan yang menyelinap ke dalam hati, iaitu jiwa. Baik, ini kita kata tadi adalah khusus untuk golongan al-arifin billah, yang telah mendapat ma'rifatullah. Yang kita nak bagi tahu gini, amal ini pelbagai pada golongan wali-wali Allah, mengikut apa yang terdetik di hati dia. Jadi kat sini yang pertama ajnasul amal. Ajnasul amal ni maknanya jenis-jenis amalan. Baik, apa maksud jenis-jenis amalan? Tu kadang-kadang solat, ada yang kan ada orang yang suka zikir, ada orang suka solat, ada orang suka puasa. Kita ada kecenderungan amalan masing-masing.
Ada orang tak suka semua. Tu nak kena. Semua buat sikit-sikit je. Dia kalau orang yang dekat dengan Allah ni, dia akan ada satu yang dia betul-betul cenderung. Kita cuba cek, kita yang mana satu? Suka semua celup-celup sikit-sikit je kan. Kadang-kadang buat, kadang tak kan. Buat ikut dan. Dia kena ada satu yang kita passionate istilahnya. Yang betul-betul kita betul-betul hanyut dengan ibadah itu. Maksudnya ibadah tu betul-betul berada dalam jiwa kita. Kena ada. Apa dia yang kita paling suka? Kalau misalnya kalau orang suka sedekah sampai tahap memang kita ni adalah seorang yang layak digelar pemurah. Bukan sedekah biasa-biasa ataupun sedekah bila nampak tabung. Bila nampak tabung baru sedekah, itu dia belum pemurah lagi. Pemurah ni ada tabung sedekah, tak ada tabung pun dia cari tempat nak sedekah. Okey. Belajar amal. Kalau pilih satu bahasa sikit sangat. Amal dia termasuk amal, menuntut ilmu termasuk amal. Kan? Cuma sebenarnya memang satu sikit sangat. Ulama-ulama kita dengan yang kita duk dengar Imam Syafi'i, imam besar ulama-ulama kita ni. Itu kan maksudnya tujuan utamanya nak faham Quran. Yang bahasa Arab tu dijadikan ilmu alat untuk memahami Quran. Dia jadi ibadah. Ibadah. Tapi kesungguhan tu setara mana? Sehari berapa jam? Makan masa saya dengan hampir ayat lah saya rasa. Kalau tak umur macam saya. Tapi saya memang minat lah. Saya minat untuk nak mendalami sebab kita baca sehari tapi kita tak faham. Kita faham setakat makna, tak mendalami. Kita gini, yang dikatakan kita betul-betul ta'amuk istilahnya kan, betul-betul menjiwai satu amalan ni, maknanya amalan tu memang ada dalam jiwa kita. Dia bukan kita buat saja secara fizikal. Ada dalam jiwa ni macam gini. Kita ni kan, kalau tak ada apa nak buat, apa yang kita fikir kita nak buat? Tu yang jiwa tu maksudnya. Contoh kan ada orang bila tak tahu nak buat apa, yang dia fikir nak pergi shopping. Maksudnya shopping tu jiwa dia. Jadi mungkin kadang kita belajar sehari 8 jam kan, tapi tak masuk dalam jiwa pun. Ada misal cikgu sekolah ni, ada cikgu yang memang menjiwai pekerjaan dia sebagai cikgu sebab dia nak mendidik anak bangsa. Memang sampai balik rumah pun dia tak kisah kalau anak murid datang rumah nak belajar apa-apa, dia tak kisah pasal masa. Dia memang dia fikir nak mendidik orang, nak mendidik anak bangsa. Maknanya kerja cikgu tu dah menjiwai diri dia. Tapi ada cikgu yang setakat pergi sekolah, balik sekolah, ambil gaji kan. Lepas tu masa kat sekolah pun mengajar lebih kurang yang melepas batuk di tangga kan. Jadi kalau anak murid datang rumah, tak payah besok tunggu kat sekolah gitu. Jadi maknanya kerja cikgu tidak ada dalam jiwa dia, walaupun dia sama-sama kerja 8 jam dengan kawan dia seorang lagi. Itu maksud menjiwai. Kita ni kalau kita duduk saja, apa yang kita fikir nak buat? Kalau kita fikir duduk saja je, masaklah. Maknanya masaklah yang duduk dalam jiwa kita. Jadi amal soleh ni maknanya sampai tahap kalau duduk saja nak buat apa? Solatlah. Tu maknanya betul. Solat dah duduk dalam jiwa kita. Kita dah menjiwai solat tu. Ataupun duduk saja nak buat amal apa lagi ni? Nak buat apa sekarang? Sedekahlah. Kita pun carilah mana-mana nombor akaun untuk kita transfer kan. Maknanya itu sedekah menjiwai. Kita dah menjiwai sedekah tu. Itu makna amal soleh dah pun ada dalam jiwa kita. Baik. Cuma kalau dalam hikmah ni, maksud dia gini, tadi kita ambil yang pertama ajnasul amal, maknanya kepelbagaian jenis amal. Jadi amal soleh ada pelbagai jenis. Baik, dia tu akan jadi pelbagai, berubah-ubah li tanawwi wardatil ahwal, disebabkan oleh satu kita panggil wardatul ahwal ni. Kalau ikut warid ni, wirid ni lah sebut benda yang tersebut keadaan gitu. Maksudnya disebabkan keadaan yang tertentu, ada satu keadaan dalam hati kita. Baik, kita jelaskan macam ni. Satu keadaan dalam hati yang berbeza di antara satu sama lain. Baik, kita ambil contoh. Biasa contoh mudah sikit faham. Baik, contoh gini. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi, ini kita contoh, kita sebut tadi hikmah yang ini untuk wali-wali Allah.
Cuma kenapa kita belajar? Supaya kita tahu macam mana cara untuk husnuzan dan berlapang dada. Baik, contoh kita ambil sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi SAW ada pelbagai bentuk kehidupan. Jadi ada sahabat yang bentuk dia kaya, kan? Kaya, contohnya Sayyidina Osman, kan? Abdurrahman bin Auf, kan? Amr bin Al-As, kan? Ini sahabat-sahabat yang kaya. Memang cara hidup dia pun kaya, nampaklah kaya dia. Mungkin rumah besar gitu kan, ada. Jadi cara dia mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan posisi dia jadi kaya. Tapi sebenarnya lebih banyak sahabat yang miskin. Bukan sebab dia miskin, tapi dia memilih hidup miskin. Jadi cara dia mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan hidup yang sangat sederhana. Misalnya pakaian, baju ada selai je, ataupun 2 helai. Dia pilih ke sebab dia rasa inilah cara terbaik untuk dia mendekat kepada Allah. Beza-beza. Jadi mereka ni beramal mengikut apa yang menyelinap dalam hati. Maksudnya ada gerak hati. Allah bagi dia gerak hati, amal terbaik untuk kamu adalah ini. Sebab gini kita sebenarnya dalam banyak-banyak amal yang dibagi kat kita kan, kita kalau datang kuliah kan ada yang bagi zikir, ada yang bagi doa, ada yang bagi amalan-amalan. Sebenarnya yang terbaik untuk kita amal adalah yang tak sama setiap seorang pada kita. Yang terbaik ialah yang guru kita bagi kat kita. Jadi guru kita tu guru khusus. Jadi sebenarnya dalam sistem keilmuan Islam, kita ada guru yang namanya guru mursyid. Guru mursyid ni ada setiap atas setiap individu. Jadi dengan bila kita ada guru macam ni, sehingga sini tak ada kot. Tak ada kan? Ada guru yang betul-betul guru tu memang kita seorang, dia bimbing kita. Contoh dia bagi, guru yang mursyid ni dia bagi gini. Dia biasa kalau nak sampai tahap-tahap yang kata sampai waliullah tu memang ada guru. Guru yang mursyid tu yang maknanya dari awal dibagi, okey zikir kamu ialah ini. Baca je zikir ni. Tak ada zikir lain dah, satu ni je. Baca sampai satu tempoh. Tu guru tu datang jumpa balik, dia bagi okey sekarang tukar zikir ni. Okey, lepas tu dia baca zikir tu sampailah guru dia bagi pula, okey sekarang tukar zikir ni. Jenis yang macam ni kita tak payah fikir nak buat amal apa, ikut je yang guru tu ajar. Dalam Islam ada macam tu. Dalam sistem pendidikan barat tak ada. Kenapa? Sebab dalam Islam, kalau orang dah jadi ulama, anda jadi guru-guru mursyid ni, guru yang kita kata dalam Islam, konsep kita dengan ilmu ni adalah kita tidak sama sekali ingin mengambil manfaat daripada ilmu. Bahkan ketika kita memilih jalan ilmu, kita pilih untuk menjadi orang yang bergelumang dengan ilmu, bermakna pada waktu itu kita siap sedia untuk mengorbankan diri kita. Itu konsep dalam Islam. Contoh macam ni kan, katalah okay, saya dah memilih untuk duduk di tempat ni untuk menyampaikan ilmu, maka saya kena korbankan antaranya keinginan-keinginan yang kalau orang lain kalau duduk boleh santai-santai, kita tak boleh lepas daripada ilmu. Dalam fikiran sentiasa kena ada ilmu. Yang kedua, bila dengan ilmu tak boleh tidak kena sentiasa menjaga ingatan. Itu amanah. Sebab bayangkan kalau tok guru lupa semua benda, kalau guru dia menyampaikan ilmu tapi semua yang dia dah baca semua dia lupa. Lepas tu yang disampaikan semua salah. Salah tu sebab lupa. Dan lupa tu sebab guru tu tak menjaga ingatan dia. Itu dosa. Jadi bila kita duduk dalam dunia ilmu ni, kita telah siap sedia untuk mengorbankan diri kita, untuk menjaga ingatan apa yang kita kena buat. Kena cari dan kena jaga. Itu konsep dalam Islam. Bila kita nak jaga ingatan, kena jaga makanan kita, kena jaga penglihatan kita, jaga anggota kita, jaga semua. Jaga lisan kita, jaga fikiran kita. Apa fikiran kita ni dah tak boleh dah nak fikir-fikir banyak sangat pasal orang tu, orang ni, orang ni dah. Fikiran kita kena penuh dengan ilmu. Banyak yang kita kena korbankan. Jadi keinginan-keinginan untuk makan macam-macam benda dah kena dikorbankan. Itu kalau pilih nak duduk dalam dunia ilmu. Dunia ilmu ni maksudnya nak kita kata betul-betul bergelumang dengan ilmu. Baik. Itu yang ada dalam Islam. Sebab itu guru-guru yang ada dalam Islam tu, ulama-ulama ni orang yang pegang amanah ini. Jadi bila pegang amanah ni, kita boleh percaya dan meyakini dia bahawa dia tidak mengajarkan sesuatu berdasarkan nafsu. Sebab dia ada tanggungjawab dengan Allah. Berbanding dengan sistem yang Barat ajar. Barat ajar pada kita menuntut ilmu tujuan. Tengok budak masuk sekolah, apa soalan pertama dia? Cita-cita. Itulah tujuan dia belajar.
Jadi tujuan masuk sekolah, belajar ABC 1, 2, 3, alif bata, belajar semua-semua sampai masuk universiti ialah untuk kerja. Maksudnya memang diajarkan kita tu menggunakan ilmu untuk kepentingan diri. Terbalik dengan Islam. Dalam Islam, kita berkhidmat dengan ilmu, kita selalu sebut kita sebagai khadam ilmu. Jadi khadim, maknanya khadam ni jadi hamba. Maknanya kita ni bukannya menggunakan ilmu untuk manfaat dan kepentingan diri. Terbalik dengan yang Barat ajar. Sebab itu bila Barat ajar, guru ni memang kita kata belajar ilmu untuk kepentingan diri, untuk dapat kerja yang baik, untuk dapat gaji elok. Maksudnya kita tu dari awal lagi dah memperalatkan ilmu untuk kepentingan diri kita. Jadi bila jadi cikgu sekalipun, kalau dengan niat macam tu, memang dia nak gaji je lah. Jadi kalau dia nak gaji je, agak-agak dia tu akan mengajar benda-benda yang dia sanggup tak korbankan diri dia untuk bagi kebaikan kepada anak murid dia. No, dari awal dia nak keuntungan kan. Jadi maknanya kalau dia buat tindakan apa pun, misalnya kalau dia denda anak dia, kadang anak murid dia tu, dia denda anak murid tu kadang-kadang berdasarkan nafsu. Itu yang jadi ada bully kan, ada yang cikgu dera anak murid. Padahal dulu-dulu anak murid ni biasa je cuci kereta cikgu, cuci kereta tok guru kan, pergi cuci rumah tok guru. Sama sekarang mak bapak kalau dengar anak kita pergi cuci rumah cikgu dia kan, kita kata ini dah memperhamba tak bayar lah tu, tak bayar upah kan. Dia beza lah sebab situasi dia tu beza. Kalau dulu itu satu bentuk keberkatan sebenarnya. Keberkatan ilmu ni adalah apabila kita berkhidmat kepada guru. Itu ada banyak kisah-kisah teladan dalam dunia keilmuan Islam. Kita kena ingat kita ni duduk dalam sistem ilmu keilmuan Barat ni baru selepas jatuh Tamadun Islam 1924, baru 100 tahun. Ni dah masuk Mac, dah cukup lah 100 tahun. Dia 3 Mac jatuh Tamadun Islam, 3 Mac 1924. Ni dah cukup 100 tahun. Kita sebenarnya baru berada dalam sistem pendidikan Barat. Sebelum tu lebih daripada 1000 tahun itu sistem pendidikan Islam. Lebih daripada 1000 tahun. Jadi sebenarnya dalam dunia Islam dah ada keilmuan. Jadi ini makna konsep dia, bila ada guru, dia akan memberitahu kepada kita tentang amalan-amalan yang kita nak buat. Dan memang amalan kita sebenarnya memang paling tepat adalah ikut situasi. Okey, itu bagi yang ada guru. Baik, kita yang tak ada guru, yang awam, maka kaedah kita beramal macam mana? Berdasarkan kepada apa yang kita belajar dan apa yang ada dalil. Jadi maknanya kita belajar dalam kelas kan, ni yang umum lah. Maknanya kita dapat doa, kita amal. Kita dapat zikir, kita amal. Yang tu cara kita beramal untuk yang awam, yang tak ada guru khas ni. Sebab bila ada guru khas ni, kalau nak tengok kisah-kisah kisah-kisah ulama-ulama terdahulu. Contoh ini, ada seorang murid, dia datang jumpa guru, dia tanya soalan. Saya nak tahu macam mana cara nak mimpi jumpa Rasulullah, dia tanya. Baik, kalau kita sekarang kan dalam kuliah umum orang tanya macam mana nak mimpi jumpa Rasulullah, kita bagi kaedah selawat. Kan selawat berapa kali semua kan. Tapi dia ni sebab dia ada guru khas lain. Guru dia kata apa? Kamu datang rumah saya malam ni, tidur rumah saya. Kan? Dia pun datang. Malam tu dia datang, tok guru dia hidang macam-macam makanan. Penuh hidangan meja tu. Tapi tak ada air. Tak ada air minum. Makan je, makan sampai kenyang. Okay dah, kamu boleh masuk tidur. Bila makan tak ada air, haus kan. Dia tidur tu, dia mimpi jumpa air terjun, mimpi masuk sungai, mimpi air mengalir, mimpi hujan lebat, air belaka. Besok pagi dia bangun, tok guru tanya, macam mana, ada mimpi apa-apa malam tadi? Dia kata ada. Mimpi apa? Dia ceritalah mimpi air ni. Dia kata, kamu tahu tak kenapa kamu mimpi air? Tak tahu kan? Sebab kamu makan malam tadi tu, kamu tak minum, kamu rasa haus sangat. Jadi rasa haus yang amat sangat tu menyebabkan kamu mimpi jumpa dengan apa yang kamu terlalu inginkan sebelum tidur. Maka itulah cara jumpa Rasulullah. Kerinduan yang amat sangat. Dan kamu kena datangkan rasa rindu yang amat sangat untuk jumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah tahu, dan Rasulullah kan ada dalam mimpi kamu. Tapi rindu tu tak boleh palsu kan. Sebab tu kalau ada orang dah selawat sampai beribu kali, berjuta kali pun, kalau tak ada perasaan, tak jadi juga. Itu bila ada bimbingan guru, dia lain, tak sama. Ada satu lagi kejadian, seorang guru ni namanya Abdullah Azam, Syekh Abdullah Azam ni.
asalnya orang Gaza, Palestin, tapi dia berhijrah kan, duduk di Afghanistan. Kemudian ada muridnya datang tanya, wahai guruku, aku nak tanya pada engkau tentang maksud satu ayat Quran. Jadi Allah berfirman, ayat tu mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka persiapkanlah pada diri kamu dengan sedaya mampu kamu dari segi kekuatan. Siapkan kekuatan sedaya mampu kamu, semaksimum kamu untuk menentang musuh-musuh Allah. Apa maksud kekuatan kat sini? Dalam hadis Nabi jelaskan memanah. Memanah ni bagi yang join memanah bukan hanya aktiviti sukan, tapi dia ada, bila Allah bagi tahu macam tu, Allah Maha mengetahui. Dia bukan hanya fizikal. Ada banyak kekuatan yang dibina daripada aktiviti tu. Baik, Nabi jelaskan kekuatan dalam ayat tu adalah memanah. Tapi anak murid ni dia tanya pada guru dia, Syekh Abdullah Azam, apa maksud kekuatan kat situ? Syekh dia jawab gini, ikut saya. Tiba-tiba Syekh tu berlari. Syekh tu orang tua, dah tua masa tu. Tiba-tiba berlari. Dan dia kata ikut ya. Sebagai anak murid, jangan menjawab, jangan tanya. Itu adab dia. Ikut je. Larilah anak murid tu muda, okey lah. Dia kata Syekh ni dah tua, berlari pula tu laju-laju ni, berpusingan-pusingan padang tu. Sampailah akhirnya Syekh tu mengah, ketakutan lah anak murid ni, apa saya dah buat ni, salah ke soalan saya gitu. Sampai Syekh ni mengah, pengsan. Dia terkejut lagi lah, dia takut. Syekh buat apa ni? Saya tanya satu soalan je, pasal apa tak jawab, pergi berlari keliling padang sampai pengsan. Akhirnya disedarkan, sampai berhenti saya semua bagi sedar, sampai Syekh tu sedar. Anak murid dia tanya, Syekh tak jawab lagi soalan saya. Syekh kata, itulah jawapan dia. Apa jawapan dia? Jawapan dia ialah, bila disuruh kamu mempersiapkan segala kekuatan semampu kamu, maksudnya adalah kamu gunakan sehabis tenaga kamu sampai Allah yang berhentikan kamu. Jadi usaha lari, usaha sampai Allah berhentikan dengan tadi itu pingsan. Jadi dalam hidup kita, kalau kita disuruh siapkan diri dengan segala kekuatan untuk berdepan dengan musuh kita, maka siapkan segala-galanya tanpa henti. Tanpa berfikir kita akan menang ke kalah ke, kita akan jadi apa, tak. Tapi siapkan diri kita sampai hujung kemampuan, sampai Allah yang hentikan kita. Itulah yang terjadi di Gaza. Mereka bersiap sedia menghadapi Israel itu sekian lama, tanpa dia kisah dia akan sempat untuk tengok kemenangan ataupun tidak. Kan? Sebab intinya adalah siapkan diri kamu, nanti persiapan kamu itu akan membuatkan musuh kamu gerun. Dan musuh ini termasuk musuh di alam nyata dan di alam gaib, termasuk juga musuh dalam selimut yang kamu tak tahu. Itu kalau nak direlatekan dengan memanah, dia sama juga. Memanah ni sebenarnya ada terapi juga untuk masalah-masalah gangguan gaib. Jadi jin takut juga dengan pemanah. Memanah ni kadang-kadang memang kena dekat jin. Memang dia boleh mati. Kan? Itu sebab kadang-kadang ada orang bila dia kena gangguan sihir. Kita orang ada sebenarnya, ada seorang AJK kita orang ni memang kena sihir. Dia jarang datang manah. Sebab setiap kali nak datang manah tiba-tiba sakit. Jin tu kacau. Memang dia tak mau. Bila pergi tu kadang-kadang bila tarik anak panah menggelentar semacam. Balik tiba-tiba naik merah-merah satu badan. Mungkin dia tak cukup kuat untuk lawan gitu kan. Dia sebenarnya semangatnya kena lebih kuat. Memang dia kena lawan sebab makhluk ni memang tak suka. Jadi itu maknanya contoh yang kita sebut mengenai dengan amal yang berbeza. Baik, kita ambil contoh lain, amal yang berbeza di kalangan wali-wali Allah. Pernah dengar nama Fudail bin Iyad? Imam Fudail bin Iyad, tak pernah dengar? Ini wali Allah. Tapi sejarahnya, sejarah Fudail bin Iyad ni, dia menjadi wali Allah setelah bertaubat. Dulunya dia adalah perompak. Kami perompak antarabangsa. Perompak yang betul-betul expert, perompak yang betul-betul digeruni di padang pasir. Jadi dia perompak besar lah kita kata. Jadi setiap kali ada lalu pasukan kumpulan pedagang, dia akan rompak. Biasanya dia rompak orang kaya dan rompak pedagang-pedagang. Jadi harta-harta dagangan tu semua dia rompak. Memang kita panggil apa ya? Penyangak. Ketua penyangak. Dia ketua penyangak. Tapi cerita dia taubat ni, cerita dia jatuh cinta. Jadi cinta ni ada power dia juga rupanya. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang solehah. Penyangak-penyangak pun dia suka perempuan solehah tu.
Perempuan yang penyangga orang, perempuan wanita ni kok mana pun memang yang solehah tu sebenarnya yang disukai. Lelaki tu jahat setara mana pun dia suka yang solehah juga. Kan? Jadi satu hari dia panjat dinding rumah perempuan tu. Nak pergi tengok, dia jatuh cinta, bukan bercinta. Perempuan solehah tak mau bercinta, apalagi bapa penyangga kan, ketua penyangga. Kan? Jadi dia panjat dinding rumah perempuan tu, dia nak tengok perempuan tu. Waktu tu perempuan tu tengah baca Quran. Dan perempuan tu baca Quran, dia tengah baca surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Ayat tu menyebut tentang wahai orang yang beriman, bilakah hati kamu akan tunduk patuh khusyuk kepada Allah. Ayat tu macam soalan. Tiba-tiba dia macam tertusuk hati dia. Dia berasa, kankah aku ni orang Islam? Dia orang Islam memang kan? Bila hati aku nak tunduk? Dia tiba-tiba rasa, bila aku nak tunduk pada Allah ni? Bila aku nak taubat? Aku nak macam ni selama-lamanya ke? Terus dia lari, tak jadi nak masuk rumah perempuan tu. Dia lari sampai ke tengah padang pasir, tempat biasa dia lepak, spot dia kan. Spot dia ni dah terkenal dah. Pedagang-pedagang kalau lalu situ dah takut dah, tahu ni spot tempat Fudail berompak. Tiba-tiba waktu dia duduk kat situ, dia duduk di balik semak-semak tu. Kemudian ada satu kumpulan gerombolan pedagang, dia duduk tu, dia sembang tu, dia orang tengah discuss, kita nak berhenti rehat sini ke kita nak terus perjalanan. Jadi ada orang sebut, bahaya rehat kat sini tau, ni spot Fudail ni, tempat Fudail merompak kita, nanti kita kena rompak, bahaya. Dalam ketakutan macam tu, ada yang kata kita teruskan perjalanan lah, tak payah berhenti, tak payah rehat. Ada yang kata, loh kita kan penat, kita kena rehat. Nanti kalau binatang-binatang yang kita bawa ni pun penat, nanti lagi susah tengah jalan. Yang seorang lagi kata, tapi kalau Fudail datang macam mana? Fudail duk dengar kat belakang. Sampailah daripada lepas dengar ayat Quran tadi, dia pun rasa, ya Allah, aku ni hidup kat dunia ni buat orang takut rupanya. Kan? Rupanya orang semua ketakutan dengan aku. Aku ni macam kat dunia ni menyusahkan hidup orang gitu. Macam binatang liar yang orang semua tak mau jumpa, orang semua tak suka gitu. Dan bahkan ketakutan, dengar nama je dah takut. Dia punya hebat penyangak dia tu kan. Sampai dengar nama je orang takut. Macam kita hari ni lah, kalau orang sebut ular kobra, dengar je dia takut, dia tak ada pun. Jadi Fudail ni macam tu lah, dengar sebut nama je orang takut. Sampai akhirnya sejak itulah dia bertaubat, dia pergi ke Masjidil Haram dan dia akhirnya beriktikaf di Masjidil Haram, taubat sepenuhnya kat situ. Sampailah orang gelar dia sebagai seorang abid ahli ibadah Masjidil Haram. Maknanya dia memang ibadah penuh di Masjidil Haram, dia taubat sebetul-betulnya sampai dia jadi ulama besar dan wali Allah. Jadi dia ni satu hari waktu dia haji, dia wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni ada zikir kan. Kita ke amal zikir kan. Biasa kalau pergi haji tu orang ajar zikir, kita nak amal dekat padang Arafah tu, dia ajarkan zikir. Kita biasa amal yang tu kan. Sebab kita tadi duduk kedudukan yang tak ada guru khas gitu kan. Jadi kita amal dengan amalan-amalan yang Nabi ajar. Baik, tapi Fudail ni dia masuk golongan al-arifin billah ni, wali Allah. Dia duduk kat padang Arafah, dia duduk diam je, termenung je. Orang kalau tengok, dia ni tak aktif zikir kan. Kita kan mula duk kata dia tu tak aktif zikir lah tu, duduk diam, termenung, tak apa masalah gitu. Macam-macam kita akan suudzon. Sini kita kata nak ajar kita jangan suudzon. Rupanya Fudail ni dia di tahap ini yang mana dia punya amalan adalah khusus mengikut apa yang menyelinap dalam hati dia. Maksudnya apa yang Allah gerakkan dalam hati dia. Jadi pada masa tu dia memang tengah buat ibadah, dia dalam hati duduk sebut-sebut dalam hati dia, ya Allah, aku malu kepada Engkau atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Maukah Engkau mengampunkan aku? Tu dalam hati dia gitu. Dia ulang, ya Allah, aku malu dengan dosa-dosa aku dulu, ya Allah, Engkau nak ampunkan aku ke tidak kan? Ya Allah, aku malu ya Allah dengan dosa-dosa aku, Engkau nak ampunkan aku ke tidak? Aku malu ya Allah dengan dosa-dosa aku. Itu dia ulang-ulang sepanjang duduk di padang Arafah, tapi dalam hati. Jadi yang kita nampak dia duduk termenung. Itu yang kita kata tadi. Ini adalah amalan yang Allah gerakkan pada hati orang yang dekat dengan Allah. Tak valid untuk kita no? Tak valid. Sebab nanti takut nanti balik berhujah. Ni pasal awak tak bercakap apa? Saya ada amalan khas yang Allah gerakkan dalam hati saya. Dia kalau perasan macam tu lain no? Lain no? Sebab kita tanya ginilah, kalau kita berasa lah Allah dah gerakkan hati kita ni, kita tanya,
Bila kita rasa macam tu, kita seolah-olah dah merasa diri kita ni sampai pada satu level, satu maqam wusul, kita panggil, kita dah sampai ke satu maqam yang tinggi. Kita tanya balik, macam mana boleh sampai maqam tu? Nak sampai maqam tu dia ada benda kita kena buat. Apa kita dah buat tu sampai maqam tu? Katalah kita kata, saya baca Quran sehari 3 juzuk. Takkan tak boleh sampai maqam tu? Sikit sangat 3 juzuk. Imam Syafi'i itu baca Quran boleh sehari 30 juzuk. Bahkan pagi 30 juzuk, petang 30 juzuk pun boleh. Kita baru sehari 3 juzuk, kita dah kata sampai maqam tinggi. Belum ada apa-apa. Lepas tu amal apa lagi yang kita rasa kita boleh sampai satu tahap, sampai kita boleh dapat bisikan-bisikan gerak hati daripada Allah? Pasal amal apa lagi? Kita kata contoh, kita berzikir tak berhenti. Zikir tak berhenti ni tak ada apa. Itu baru zikir tak berhenti tu, kita baru masuk level orang tak lalai je. Belum masuk level orang dekat dengan Allah lagi. Sebab ada banyak kali kan kita berzikir, mulut je jalan, hati tak rasa apa. Hati tak ada perasaan. Mata tak tengok orang lalu lalang, mulut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ataupun terkejut, pocot tu kita tukar. Pocot kita tukar jadi astaghfirullahaladzim. Tapi bukannya istighfar pun, terkejut. Maksudnya kita tu level masih awam gitu. Atau kita kata kita banyak puasa. Banyak tu setara mana? Tanya wali. Ada yang dah puasa Nabi Daud sampai 10 tahun. Kalau 10 tahun puasa Daud pun belum lagi, belum apa-apa. Jadi untuk sampai kepada level ini yang memang dapat bisikan-bisikan betul daripada Allah, ilham yang memang betul daripada Allah, itu memang ada kita punya amalan-amalan yang betul-betul lebih daripada orang lain. Dan kalau kita sampai merasa kita ni amal kita dah banyak lebih daripada orang lain, itu malah bahaya. Sebab orang beriman tak pernah merasakan itu. Orang beriman ni ada satu perasaan. Perasaan selalu bimbang tentang amal kita diterima atau tidak di sisi Allah. Dan ada satu lagi, kebimbangan sama ada kita ni termasuk dalam golongan munafik ataupun tidak. Sebab ada satu kejadian di mana seorang sahabat yang cerita, dia jumpa dengan beberapa puluh orang sahabat dan dia katakan bahawa kesemua sahabat ini semuanya ada kebimbangan bahawa dia adalah munafik. Maka barang siapa yang mengaku beriman tetapi tidak rasa bimbang bahawa kita adalah munafik, boleh jadi dan hampir pasti kita memang munafik. Kena tak kat kita? Ada tak kita rasa kita selamat daripada munafik? Kita bukan orang munafik. Kalau kita rasa macam tu, maknanya bahaya. Itu bukan jiwa orang beriman. Setaraf dan selevel Sayyidina Umar Al-Khattab itu sampai menangis, merayu-rayu minta dengan Hudzaifah Al-Yamani, sahabat Nabi yang simpan rahsia senarai nama Al-Munafik kan. Sayyidina Umar tu jumpa dengan Hudzaifah ni, minta merayu-rayu, tolonglah beritahu nama aku ada tak dalam list, ada tak dalam senarai munafik. Itu level Sayyidina Umar. Bimbang, takut-takut dia ada dalam senarai orang munafik. Kita boleh lega, wah aku bukan munafik. Ni kalau kita nak sebut tanda-tanda nak cek diri kita nak, kita ambil yang paling basic tanda. Bila bercakap kita berdusta. Dalam hidup kita pernah tak cakap bohong? Asalkan pernah je, itu dah masuk bahaya. Bila janji kita khianat. Dibagi amanah kita khianat. Berapa banyak tupperware jiran kita tak pulangkan? Itu termasuk tu amanah. Berapa banyak tugasan kita tak selesaikan. Dan dengan apa pun alasan, dia tetap namanya alasan. Tetap saja kita dah dibagi amanah, kita tak tunaikan. Kan? Bila kita diberi amanah, kita khianat. Bila kita janji, kita mungkiri. Apa satu lagi yang paling ayatul munafik salasa. Idza kadzab, idza wa'ada kadzab, idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji, kita khianat janji. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah kita khianat. Wa idza, apabila bercakap kita dusta. Jadi maknanya bila janji pun kita khianat janji. Jadi berapa banyak kali kita janji dengan orang nak pulangkan barang dia, asyik lupa sampai barang tu hilang. Kita janji dengan dia nak jumpa dengan dia waktu ni, masa ni, tapi tak datang-datang sebab kita tak ingat janji. Itu termasuk tu. Itu baru 3 yang paling asas. Belum lagi contoh yang lain tu. Kalau dalam surah Al-Mujadilah ada disebutkan beberapa lagi sifat orang munafik ni. Ada lagi satu sifat, kedekut. Jadi haji bakhil tu munafik sebenarnya. Memang munafik. Sifat munafik ni dia kedekut. Kenapa kedekut jadi sifat munafik? Sebab orang munafik dia sayang harta. Dia sayang dunia kan. Dia nak yang best-best kat dunia.
Ada tak tanda-tanda ni kat kita? Kita kalau nak keluar duit, berfikir tak nanti habislah duit kita kalau kita keluar? Kalau ada orang dia rancang nak buat sesuatu, lepas tu dia beritahu orang tu, lepas tu dia ada rancangan lain, tapi dia tak beritahu. Jadi orang yang menerima rancangan awal tu, dia tanya-tanya, tadi tu itu apa? Nak tanya balik Dia kalau nak betul-betul pasti kena tahu apa benda situasinya. Cuma kalau umumnya kita boleh kata tak lah. janji dia nak bagi duit pada anak dia sebanyak sekian-sekian. Lepas tu anak dia duduk tunggu je, dia sabar. Lepas tu dia ubah, dia sebenarnya nak bagi tahun lepas. Tahun lepas dia nak ubah. Tapi dia tak cakap. Jadi anak dia tunggu, dia tanya-tanya nak cakap tak bagi. Tapi tahun depan tu dia bagi juga lah. Tak bagi, tak tahu dia. Tahun depan tu, tahun 2025 lah. Macam mana tu? Itu tak masuk munafik. Jadi memang ada perancangan-perancangan yang itu dia bukannya perancangan dia tipu dah. Dia tak jelas je. Dan salah si anak tu juga kenapa tak tanya bila. Kan? Sebab dia memang kita kalau ikutkan dalam Islam ni detail tau. Apa-apa perjanjian memang kena detail. Kalau kita rasa kita nak jelas bila, tanya. Kalau kita tak tanya, lepas tu tak dapat-dapat, selagi orang tu hidup dan kita masih hidup, memang kita kena tak boleh kata apa. Tak berani salah sendiri. Kita kadang-kadang tak berani, tak kena tempat. Dia macam ni contoh kan, kita kan kalau ikut adab dalam Islam, berhutang misalnya kan, kalau ada orang nak hutang dengan kita, dia kena bagi tahu bila dia nak bayar balik. Tu kaedah dia, syarat dia. Tapi kita selalu tak berani nak tanya. Tambah yang nak berhutang dengan kita tu misalnya mak saudara, pangkat lebih pada kita kan. Dia nak hutang dengan kita nak tanya balik, boleh bayar bila? Kita rasa segan kan. Lepas tu kita tak tanya. Bila tak tanya, dia tak bayar-bayar. Memang kita salah. Dia salah juga tak bayar-bayar, tapi kita salah juga kenapa tak tanya. Islam ni ajar kita profesional. Tak masuk munafik. Dia perancangan memang kadang tak semua kita perlu bagi tahu. Dan memang kadang-kadang ayat ni memang sangat penting, penyusunan ayat, fakta yang ada dalam satu ayat, makna di sebalik setiap perkataan yang kita sebut tu mesti ada makna mendalam. Sebab macam itulah kadang-kadang ada benda-benda yang perancangan ni ayat ni kalau kita ni kan pergi mahkamah memang main ayat tu. Silap sebut ayat, silaplah persaksian kita. Jadi memang dia termasuk dah tu, bukan salah orang yang bukan salah yang berjanji ke yang terima janji tu, tapi sejauh mana kita detail dalam ayat-ayat tu. Dah memang ayat tu tak ada tarikh bila kan? Dia tak salah. Dia yang salahnya dia cakap tapi tak buat. Dia cakap okey saya akan bagi tahun bulan Mac 2024. Lepas tu dah sampai tak bagi-bagi. Itu yang salah. Tapi bila tak sebut tak salah. Tak sebut ni boleh jadi memang tercicir, terlupa, atau memang dia ada plan yang dia sembunyikan. Ataupun dia mungkin berfikir kemungkinan dia sebenarnya nak tengok keadaan, kan tahun bila baru boleh gitu. Dia sebenarnya macam ni, dia nak buat bisnes. Jadi dia dah pinjam duit, tapi tak mencukupi. Bila dia nak top up duit tu, dia ada janji kata dia nak bagi. Lepas tu oleh kerana dia dah rasa malu, dah pinjam banyak, lepas tu dia nak minta top up. Orang tak bagi lagi kan. Jadi kalau orang tak bagi, dia rasa kalau aku tanya orang malu, dia bersalah tau. Dia menyebabkan orang tu dia mengadu kepada saya lah. Jadi saya tak berani nak cakap. Takut nanti kalau cakap tak terima. Ni memang mukhalafatul akhlak fil Islam. Dia mukhalafah akhlak dalam Islam ni profesional dalam persoalan hak. Kadang-kadang kita malu nak cakap, malu nak tanya gitu, tapi hak dia tak boleh malu. Sama, tapi dia gini, dia jadi malu pasal pandangan masyarakat. Masyarakat kita ni dah banyak silap tentang kefahaman Islam yang benar, sehingga menyebabkan kefahaman Islam yang tersebar dalam masyarakat kita membuatkan umat Islam lemah. Antaranya macam tu. Dalam Islam kita tegas dalam bab hak, kita boleh tanya, kita boleh minta tanpa apa-apa masalah dalam masyarakat. Tapi bila kefahaman dalam masyarakat, asalkan orang tu minta hak je dia berkira, dia jadi susah. Contoh kalau isteri menuntut nafkah kat suami dia, tak cerai, suami masih ada, tapi tuntut nafkah kat suami sampai masuk mahkamah, habis orang mengata. Padahal benda tu betul dalam Islam.
Daripada dia tak dapat nafkah, lepas tu duk ngumpat kata-kata, lebih baik dia bawa pergi mahkamah. Betul lah tindakan dia betul. Boleh, memang boleh. Bukan tunggu cerai baru tuntut nafkah, dah kahwin 35 tahun tak pernah dapat nafkah, tak ada niat nak cerai, tapi bawa pergi mahkamah dah minta tak dapat-dapat. Kan? Kalau boleh selesai cara keluarga lebih baik kan? Tapi dah memang dia jenis keras kepala, degil, tak faham, tak reti pula kan, maka tak ada jalan lain, kita bawa pergi mahkamah, tak ada masalah. Tapi masyarakat kita akan pandang berkira dok dalam bab hak, itu hak dia dan tindakan dia betul. Baik, tu maknanya itu contoh kan, contoh amalan yang dilakukan oleh orang yang dekat dengan Allah adalah berdasarkan kepada apa yang dia rasakan, maknanya khas untuk dia gitu. Baik, kita ambil contoh lain. Ada seorang wali Allah nama dia Sari As-Saqati. Waktu tu dia berjalan, kemudian dia ni ada kedai, dia orang meniaga. Kena ingat, meniaga ni bukan untuk cari kaya, tapi orang yang dekat dengan Allah, nabi-nabi Allah meniaga. Dan Rasul Allah meniaga, orang yang dekat dengan Allah ni meniaga. Sahabat-sahabat Nabi pun banyak meniaga. Jadi hari ni kita dibagi main setting, meniaga nak kaya. Pasal yang meniaga kat Malaysia tu sebab nak cari kaya. Asal dia banyak yang masa zaman penjajah datang kan dibuat Cina yang meniaga kan. Sebenarnya di tanah Melayu dulu orang Melayu orang meniaga. Selat Melaka kan pusat perdagangan. Memang kita ada keturunan orang meniaga. Jadi maknanya Syekh Sari Al-Saqati ni dia meniaga, ada kedai. Satu hari kawasan kedai dia terbakar. Kebakaran kan, ada kebakaran. Dan ada orang datang bagi tahu dekat dia, alhamdulillah kedai kamu tak terbakar. Kedai lain semua terbakar, kedai kamu satu je tak terbakar. Dia pun lafazkan alhamdulillah. Salah tak? Salah tak ucapan dia alhamdulillah? Dia bersyukur. Tapi rupanya kemudian Allah tegur dia bahawa jawapan dan perasaan dia salah. Dan ada orang pergi cakap dengan dia, tergamak kamu cakap alhamdulillah sebab kedai kamu selamat, sedangkan kedai orang lain semua terbakar, kamu alhamdulillah. Ini tahap lain, tahap wali Allah. Kedai orang lain semua terbakar, kamu boleh seronok. Itu kita kata ni cerita tahap level. Cuma kita fikir balik, memang kita bersyukur, tapi ini memang wali Allah ni memang dia bersyukur. Ya betul, kita faham. Kita semua faham yang sama. Saya percaya kita semua faham yang sama, bahawa dia bersyukur, dia wali Allah lah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Ni kita nak contoh, memang ada satu level tu tak sama dengan kita takkan boleh faham. Kita akan rasa peliknya kenapa tu salah. Bagi orang yang dekat dengan Allah, benda yang bagi kita tak salah, bagi dia salah. Itu yang ada istilah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ada benda yang baik bagi kita, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dia tak baik. Jadi bagi kita alhamdulillah tu baik, bagi orang yang dekat dengan Allah tak cukup baik. Yang tu kes lain pula. Itu tajuk lain pula. Dia ada ilmu laduni istilahnya kan. Ilmu dari sisi Allah kan? Tapi dari segi kita kata ilham dari Allah, gerak hati tu ada lah. Tapi dia bukan, yang itu dia bukan dalam tajuk dia wali Allah. Yang tu dia dalam tajuk ilmu Allah ni sangat luas. Jadi kita jangan rasakan kita yang paling pandai dan paling tahu gitu. Sebab tu hari ni bila saya katakan ini satu level yang mungkin kita takkan dapat faham, sebab kita bukan di level itu. Maksudnya jangan cuba nak faham sangat lah. Nanti jadi makin tak faham. Cuma kita boleh contoh setakat apa yang kita faham ialah bila kita bersyukur dengan apa yang kita dapat, bagi orang yang dekat dengan Allah, sepatutnya kita hanya akan bersyukur dengan apa yang semua orang suka. Bukan hanya apa yang menyenangkan kita, tapi yang apa semua orang senang, apa yang semua orang selesa. Itu bagi orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau misal kata barang kita selamat, yang katalah ada rumah ada rompakan, tiba-tiba kita punya rumah je selamat, tak kena rompak, kita alhamdulillah. Baik dari satu sudut, maknanya Allah jaga kita. Memang normal kita akan sebut alhamdulillah. Takkan kita sebut innalillah. Kan? Dan kita memang selamat. Betul lah alhamdulillah. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, sebab perkataan dia alhamdulillah, bila dia dengar oleh orang lain yang kedai dia terbakar, semua sakit hati.
Semua kata tergamaknya kau cakap alhamdulillah. Kan kami semua ni hancur binasa, kedai kami hancur terbakar. Jadi bagi dia kesalahannya adalah telah melukakan hati orang dengan kalimah dia. Dan sepatutnya yang dia rasakan adalah lebih banyak kepada simpati dan juga lebih banyak kepada ingat orang lain yang kena, yang kedainya terbakar. Jadi adakah dia bersedia ataupun dia bersimpati, dia macam mana sekarang? Dia wali Allah ni, tindakan dia sebenarnya tak salah. Di sisi Allah tak salah. Bukan kata salah dah. Tak, dah betul lah benda yang dia buat, dah betul. Ini kalau suster kata susah nak faham tindakan mereka ni, dia gini no. Ini kita belajar kenapa? Supaya kita ni jangan banyak suudzon dengan orang. Suudzon, sangka buruk. Kita kan kalau tengok macam tu sangka buruk kita kan. Apa dia macam, jangan banyak suudzon, jangan banyak sangka buruk. Sebab setiap orang tu kita tak tahu dia di sisi Allah macam mana. Silap hari bulan kita kutuk-kutuk dia, rupanya wali Allah. Kalau wali Allah ni, kalau kita kutuk wali Allah, kita kena balik kan? Kita yang kena. Berdasarkan ilmu syariat kita, ya perbuatan dia salah. Wali Allah ni ada macam-macam jenis no, macam-macam gaya. Ada yang kita, ada satu kisah, tiap-tiap hari dia pergi disco. Disco, night club, tiap-tiap hari. Sampai orang semua kata dia ni ahli maksiat. Tahu-tahu dia wali Allah. Tu macam mana cerita dia tu? Biasanya lepas meninggal baru orang tahu. Tapi jangan bawa jauh, saya pergi disco tapi saya wali Allah. Itu tak boleh buat kerja Baik, rupanya dia pergi sana tu dia berdakwah sebenarnya, tapi dakwah dia tu bukan cara bercakap, ada cara dia gitu. Jadi cara dia mendekatkan diri kepada Allah, itu ada cara masing-masing yang untuk mereka ada special case gitu. Dia dapat bisikan, dia dapat ilham daripada Allah. Jangan guna untuk kita, tak boleh, bahaya. Ini kita belajar supaya kita husnudzan, kita sangka baik dengan orang, apa pun keadaan dia. Kalau kita rasa benda yang dia buat salah, kita boleh betulkan, boleh tegur, tak ada masalah. Katalah Asyik pergi disco, okey tegur, tapi jangan balik mengumpat dia. Sebab belum tahu lagi dia di sisi Allah macam mana. Lepas dia mati baru kita tahu siapa dia sebenarnya. Biasanya masa mati itulah kita akan nampak siapa orang tu sebenarnya. Mungkin masa hidup dia nampak macam orang baik, gayung macam orang soleh, mati-mati tengok su'ul khatimah. Maknanya dia bukan orang baik sebenarnya. Dia hanya bertopengkan muka baik gitu. Tapi ada orang yang kita tengok seumur hidup dia ahli maksiat, kan? Tiba-tiba mati dia, mati dalam sujud. Maksudnya kita belum tahu dia tu siapa sebenarnya. Sebenarnya kisah-kisah macam ni banyak dibawa kepada kita supaya kita lebih belajar untuk selalu bersangka baik tengok orang. Tak mudah kata orang tu pakai gitu teruknya, kita kata kat orang, kita mengumpat belakang dia. Tak, dia masing-masing ada dia punya kita kata ibadah dia, macam mana cara dia mendekatkan diri pada Allah. Tapi tak boleh juga kita misal kata tengok orang tu pakai baju nampak pusat kan, kita pun kata oh tak apa, dia ada ilmu dia di sisi Allah kan. Kita pun biar je, semua habis kita tengok orang buat dosa semua, tak apa, dia ada cara mendekatkan diri pada Allah. Itu tak kena pula. Jadi kaedah dia senang je sebenarnya. Kaedah dia bila kita nampak benda tu dosa, berdasarkan yang kita belajar, kita boleh tegur dan tindakan kita betul. Andai kata dia buat itu berdasarkan ilham dia daripada Allah, maka dia juga betul di sisi Allah. Sebab nanti di akhirat nanti boleh jadi kejadian yang gini, dia tu orang yang bertentangan dengan kita, kita ni selalu tegur dia, benda dia buat tu selalu menyalahi hukum syariat. Tapi boleh jadi di hadapan Allah nanti kita berjumpa dengan dia, berdepan dengan dia, dia betul, kita pun betul. Macam kalau yang macam cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dua-dua betul kan. Sebab tu tadi kalau kata sepatutnya macam mana dia buat, dia tak boleh ucap alhamdulillah ke? Tak boleh, memang dia buat dah betul dah. Kita ambil contoh lain kan? Ada seorang ahli sufi, Imam Al-Hallaj kan? Dia ni satu hari dia ucap perkataan, dia kata Allah ada dalam poket saya. Habis viral, tersebar lah. Dia ni cakap benda pelik, bahaya. Dan apa yang dilakukan oleh khalifah pada masa tu, bila dapat tahu kata dia ni, khalifah tahu dia ni orang dekat dengan Allah, dia ni ahli sufi kan? Dia ni memang wali Allah gitu. Tapi dengan sebab perkataan yang dia keluarkan, maka khalifah hukum dia dengan hukuman bunuh. Dibunuh, mati.
Lepas dia mati, dihukum bunuh, maka ulama sepakat mengatakan bahawa khalifah tak salah. Tindakan khalifah betul, membunuh dia, dan tapi dia juga tak salah. Bila dia bercakap ucapan itu adalah berdasarkan makrifah dia yang kita orang awam tak faham. Cuma kesilapan dia yang menyebabkan khalifah boleh bunuh dia ialah dia ucapkan benda tu di khalayak ramai. Situ silap dia. Bukan benda dia cakap salah, tapi sebab dia cakap depan orang awam tu silap. Dia macam hari ni kan ada banyak orang mimpi-mimpi, dia cerita ke orang kan, mimpi nanti kiamat, mimpi apa. Baik, andai kata mimpi dia betul, katalah betul dari sisi Allah, maka ketika dia nak cerita kepada orang, dia kena terima risiko bahawa dia mungkin akan ditomah, bahkan mungkin dihukum. Dan kalau dihukum sekalipun, dia tak boleh bela diri dia memang salah. Benda mimpi ilham ni bukan untuk orang lain, dia untuk kita je. Jadi tak boleh cerita-cerita ke orang sangat. Kalau kita cerita-cerita ke orang, maknanya kita dah memilih jalan risiko. Kalau tiba-tiba kita dihukum, kita ditomah, kita dituduh dan sebagainya macam-macam, tak boleh marah. Jadi petanda dia tu betul ke tidak daripada Allah, kita dah boleh tengok. Kalau orang hujum dia, orang tak percaya, lepas tu dia marah, maknanya tak betul lah tu. Jadi ini memang saya duk fikir sebenarnya, saya risau dia cerita-cerita ni nanti orang kata benda pelik-pelik ni. Dia memang ada dalam dunia benda-benda gitu. Cuma kita jangan buat benda tu sebagai hujah untuk diri kita. Dia cukup sekadar kita nak faham dalam kehidupan kita ni, bila kita terlalu banyak bersangka-sangka buruk dengan apa yang orang lain lakukan, itu akan membuatkan kita yang mungkin bersalah dan berdosa. Sebab dalam dunia ni ilmu terlalu luas. Kita ni jauh sangat daripada Allah. Ada orang yang dekat dengan Allah, yang lebih dekat dengan Allah, yang hidup dia kat dunia kan, kita tengok macam tak ada apa-apa. Yang kadang-kadang kita komplain dengan kehidupan orang gitu. Kita bagi komen-komen macam-macam dengan kehidupan orang. Contoh, orang tu kaya raya, kereta sampai 3 biji, mewah semua kereta dia, kenderaan dia, rumah dia mewah. Kita pun kata dia tak zuhud kan? Kita kata dia tu menunjuk ke orang. Dia belum tahu, sebab di kalangan sahabat memang ada yang gaya macam ni. Ni di kalangan khalifah nah, ada nah. Khalifah Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ni ada ipar Nabi. Waktu jadi khalifah, Abu Sufyan ni gaya khalifah dia tak sama dengan Saidina Abu Bakar. Saidina Umar, Saidina Abu Bakar ni, Saidina Umar bahkan kita tengok Saidina Umar ni waktu jadi khalifah, ada guard tak? Ada pakat tak duk mengiringi Saidina Umar? Tak ada kan? Kadang Saidina Umar keluar malam-malam jalan sorang-sorang kan, pergi rumah orang miskin, hantar makanan sendiri kan. Itu cara Saidina Umar mendekatkan daripada Allah. Cara Muawiyah bin Abu Sufyan lain. Muawiyah bin Abu Sufyan ni kalau keluar, penuh guard kanan kiri dia kan, dengan kereta mewah, kenderaan mewah dia, dengan pakaian kebesaran dia, dia keluar gaya macam tu. Ini sahabat radhiyallahu anhu, Allah redha dengan dia. Boleh tak kita kata apa gaya hebat-hebat, gagah, megah-megah macam tu? Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar lagi hebat kedudukan di sisi Allah, kenapa tak ada pun gaya-gaya macam tu? Boleh tak kita komplain gitu? Tak boleh. Sebab mereka orang yang dekat dengan Allah, dia ada ilham masing-masing. Kenapa Muawiyah buat macam tu? Muawiyah di hati dia dan fikiran dia merasakan bahawa umat Islam tidak boleh ketinggalan daripada orang kafir. Kalau umat Islam ni jadi pemerintah terulung, khalifah, tapi pakaiannya compan-camping kan, biasa-biasa, kenderaan biasa-biasa, nampak macam orang biasa, dia rasa orang tak nampak Islam hebat. Jadi bagi dia, di pandangan dia dan fikiran dia dengan keimanan bahawa untuk orang nampak Islam tu hebat, dia kena berpenampilan macam ni. Jadi ke mana pun tujuannya adalah dekat dengan Allah. Jadi kita terbalik. Kita nak kaya dulu, lepas tu nanti bila orang kata kenapa ni gaya-gaya macam ni, dah ini cara saya dekat dengan Allah. Kita buat alasan dia lain. Sepatutnya dia dari awal lagi kita dah fikirkan cara kita nak dekat dengan Allah, cara macam mana. Jadi ada tu kadang-kadang ada ulama-ulama yang sampai tahap makan pun dia tak nak makan dalam pinggan. Dia nak makan dalam benda-benda yang sederhana lah. Kita kata tak mau guna sangat barang-barang mewah. Dia nak guna benda-benda yang macam pinggan dia satu je, sudu dia satu je seumur hidup. Ada yang pilih jalan macam tu. Bagi dia itu jalan dia dekat dengan Allah. Kita dah tersadung baru terfikir. Aku nak dekat dengan Allah cara gana, dah gini dah hidup kita.
Kan? Yang penting kita nak kaya juga. Macam mana pun nak kaya juga. Dah. Sahabat-sahabat ni yang hidup miskin, bukan semua miskin. Memang dia kaya, dia banyak harta. Ada wali-wali Allah yang sampai tahap berhutang pun ada. Ni lagi pelik kan. Kita kan contoh pelik-pelik dia jadi payah. Kita tak tahu ni, ini yang kita kata kita kena husnuzan dengan orang. Tapi kalau kita nampak orang tu kerja berhutang je, memang kena tegur lah. Sebab di ilmu kita itu salah kan. Tegur tak ada masalah. Di sisi Allah kita tak salah. Yang salahnya kita tak tegur tapi mengumpat. Itu salah. Kan? Sebab boleh jadi dia di sisi Allah lebih betul daripada kita. Ya, hari ni banyak orang. Orang tak suka ditegur, maknanya kita tak payah tegur dan tak payah balik mengumpat. Kalau kita rasa kita tak mau tegur, tak payah tegur. Tapi jangan balik mengumpat. Yang masalahnya kita tak tegur tapi nanti balik mengumpat. Yang tu yang kita kena baiki, sebab supaya kita tak balik mengumpat dan kita tidak memandang orang lain selalu tak betul, selalu tak baik. Dan kita kena ingat, bersangka baik, semua orang ada cara dia mendekatkan diri kepada Allah. Yang kalau kita rasa benda tu tak betul, kita boleh betulkan. Kita tak salah. Ambil iktibar daripada kisah Al-Halasyari, dia tak salah dengan ungkapan dia tak salah. Dan khalifah juga tak salah membunuh dia disebabkan dia cakap benda tu. Jadi di hadapan Allah memang boleh jadi macam tu. Kita salahkan A salahkan kita. Tengok-tengok ke akhirat depan Allah, A dengan B dua-dua salah. Dua-dua tak salah. Boleh jadi kita ni perang dengan dia, gaduh kan. Dia pun gaduh dengan kita. Dia kata dia ni buat sebab ketaatan kepada Allah, sebab dia beriman, sebab dia kesian kat kita, sebab dia nak tolong kita. Kita pun merasa benda yang sama. Kita ni buat macam ni sebab kita nak tolong dia, sebab kita rasa kita nak balikkan semua kepada Allah, kita nak dekat dengan Allah. Tapi beza, bergaduh dua orang. Depan Allah, Allah kata dua-dua lulus. Dia boleh jadi macam tu. Jadi maknanya kat dunia ni, apa kita nak buat sebenarnya kat dunia ni? Kan? Bila kita tahu ada keadaan-keadaan macam tu, nombor satu, fokus kepada amal. Kita dah belajar sebelum ni macam mana cara untuk kita fokus kepada amal soleh kita. Jangan terlalu memandang amal orang lain kemudian pandang dia salah, dia tak betul dah. Fokus kepada amal soleh kita. Kita ada tujuan, objektif, kita ada target kita. Fokus pada amal soleh kita. Kemudian dengan orang lain pula kita bersangka baik. Sangka baik dengan apa saja yang orang lakukan. Tapi sangka baik tidak menafikan tindakan kita untuk melakukan apa saja. Misalnya kita rasa dia ni dah ambil hak kita. Satu sudut kena sangka baik, boleh jadi sebenarnya dia bukan ambil hak kita pun. Dia boleh jadi rasa tu hak dia. Boleh jadi dia ingatkan dia hak dia, tapi kita rasa kita hak kita. Baik, bila kita rasa itu hak kita, maka boleh tak nak pergi tuntut hak kita? Boleh. Dia pula pertahankan juga sebab dia kata tu hak dia. Jadi siapa yang betul? Di sisi Allah boleh jadi dua-dua betul. Boleh jadi dua-dua betul. Jadi ni kaedah dia adalah fokus kepada amal soleh kita, tidak bersangka buruk dengan orang lain. Dan maknanya di sini yang kita gambarkan kesimpulannya adalah dalam kehidupan kita ada pelbagai tahap amalan. Jadi kita tadi ada 3 yang kita bagi kan, 3. Yang pertama sekali, bagi yang ada guru, maka amal dia, kaedah dia beramal adalah mengikut apa yang dia ajar oleh guru dia. Memang ada adab ni, dengan guru ni jangan tanya. Kalau guru tu bagi amalan tu, buat je, jangan tanya. Ini yang kadang-kadang orang kata, kan kita disuruh bertanya. Ni lain lah. Kita zaman sekarang tak hidup dah tu zaman yang ada berguru ni. Berguru ni lain. Kita ambil contoh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih tu, masa dia kanak-kanak, dia ni anak khalifah. Masa khalifah hantar Muhammad Al-Fatih kepada guru dia, ayah dia cakap gini, anak aku ni aku bagi pada engkau untuk engkau didik dia. Jangan fikir dia tu anak khalifah. Denda dia kalau dia salah. Buat dia sama macam anak-anak murid yang lain. Tapi apa guru dia buat pada Muhammad Al-Fatih? Guru dia selalu rotan dia, walaupun dia tak salah. Sebagai murid, dia tahu adabnya, dia tak tanya pun. Kalau hari ni jangan dia pergi buat report polis kan. Sebab hari ni memang lain juga. Memang ada pun cikgu yang rotan suka-suka hati. Ini yang kita nak contoh guru dalam Islam, ulama-ulama dalam Islam. Dia ada amanah dengan Allah, dia takkan buat benda suka-suka hati. Jadi bila dia duduk rotan, walaupun tak salah, perasaan dia ni orang cerdik. Muhammad Al-Fatih ni orang cerdik. Dia berasa, kenapa aku kena rotan waktu orang lain tak kena rotan? Aku tak buat salah, aku kena juga kan? Sampai akhirnya
sampai dewasa. Memang dia tak tanya, tak cakap sepatah pun. Mengandung ayah dia pun tak. Sebab ayah dia dah pesan, tak usah dia mengandung apa pun. Dia dah peserah semua kat guru tu. Bila dia dewasa jadi khalifah, kemudiannya datanglah guru dia ni berjumpa dengan dia untuk ucap tahniah kan, dia jadi khalifah. Masa tu baru dia cakap. Okay. Masa tu nak ambilkan cerita ke nak tutup tu? Okay, sebab ada orang Okay, kita selesaikan. Habislah. Tak habis cerita. Kalau ingat nanti tanya balik. Kalau tak ingat kira tak ada lah cerita tu. Baik, insyaAllah sampai sekadar tu yang maksudnya di sini kesimpulannya adalah ini mengajar kepada kita adab-adab, dan kita ini bukan syariat, ini adab. Syariat dia cerita dosa pahala, adab dia cerita tentang pahala saja tapi nak duduk di level yang lebih baik. Kan? Itu kena bezakan. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafar dan suratul Nas. Okey, saya mau cerita sikit kat TikTok. Apa tadi sampai guru kepada Sultan Muhammad Al-Fatih datang untuk hantar untuk ucapkan tahniah kan, ucapkan tahniah pada Sultan Muhammad Al-Fatih, dan waktu itulah baru Sultan Muhammad Al-Fatih tanya. Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, dulu masa aku masih kanak-kanak aku adalah murid engkau gitu. Jadi waktu tu aku menghormati engkau sebagai guru, aku tak tanya. Jadi waktu tu aku tak tanya kenapa engkau rotan aku gitu kan. Walaupun aku tak salah, tapi sekarang aku khalifah dan engkau adalah rakyat. Jadi aku nak tanya sekarang, kenapa dulu engkau rotan aku? Baru dia tanya. Dan kemudian masa itulah guru dia jawab, dulu aku rotan engkau sebab aku tahu engkau adalah anak khalifah dan engkau akan jadi khalifah satu hari nanti. Jadi waktu tu aku sengaja hukum engkau bila engkau tak salah, supaya ketika engkau menjadi khalifah nanti engkau tahu apakah perasaan rakyat engkau apabila engkau zalimi mereka walaupun mereka tak salah. Itu adalah satu pendidikan seorang khalifah supaya dia menjadi khalifah yang adil, khalifah yang tidak akan menzalimi rakyat dia, sebab dia pernah rasa macam mana perasaan dia bila dizalimi. Okey, tu cerita dia. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.